Ya marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iqbal Jamululail di dalam Islamic Podcast. So alhamdulillah kita dah sampai di dalam bulan Ramadan yang penuh makna dan insya-Allah dalam episod yang kali ni kita bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Ustaz Faris Rosli. Ahlan wa sahlan. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz Faris? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah. Sihat. Alhamdulillah sihat. Ustaz okey macam mana? Semua puasa semua kali alhamdulillah ni? okey, semua berjalan lancar, semua dimudahkan urusan Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi insya-Allah saya rasa kita terus nak start kot. Bismillah. Boleh start So dengan kita nak tanyalah sebelum kita nak lebih ke depan, lebih nak bincang lebih dalam kan. So tapi kita nak kenal dulu Ustaz Faris Rosli ni siapa? Sebab pepatah Melayu mengatakan kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kita orang nak cintakan kepada Ustaz Faris sebab kita orang nak ambil ilmu daripada Ustaz Faris. So mungkin Ustaz Faris boleh ceritakan sikit tentang biografi ataupun latar belakang Ustaz Faris. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Rosli. Saya lahir di Selangor. Jadi alhamdulillah pendidikan asas yang saya terima daripada keluarga saya sendiri kerana ibu saya merupakan ustazah yang mengajar Al-Quranul Karim. Kan, jadi saya belajar mula-mula belajar Iqra kan dengan ibu saya sendiri. Kemudian kita naik kepada Al-Quran juga dengan ibu saya sendiri. Kemudian dapat pendidikan asas juga daripada keluarga sendiri. Kemudian apabila masuk umur saya 13 tahun, dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memilih saya daripada beribuan pelajar, daripada beribuan orang untuk masuk kepada Pondok Moden Tahfiz Saadah Ad-Darain. Jadi maksudnya tarbiyah didikan agama tu bukan bermula di madrasah tapi bermula daripada keluarga sendiri. Alhamdulillah. Lebih kurang macam itulah. Sebab saya pun mula belajar Al-Quran, mengenal huruf bata semua dengan mak saya sendiri. Masya-Allah. Jadi kemudian apabila umur 13 tahun mempunyai impian kan untuk menjadi seorang hafiz Quran, apabila kita lihat para hufaz Quran kan, para ustaz kita yang masya-Allah Allah berikan kelebihan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran, jadi terdetik dekat hati sendiri dan juga ibu ayah juga terdetik untuk lihat anak menjadi seorang hafal Quran. Masya-Allah. Kan, kerana dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawa siapa yang menghafal Quran maka dia akan memberikan kan, satu taj kan, satu orang kata sebagai satu mahkota kepada ibu dan ayah dia di hari akhirat kelak, yang mana mahkota tersebut lebih terang benderang daripada matahari sendiri. Alhamdulillah kan Allah pilih kita kan, bukan sebab kita ni baik, bukan sebab kita ni soleh dan sebagainya, tidak, tapi Allah pilih atas dasar belas ihsannya Allah untuk kita sambung ke Pondok Moden Saadah Ad-Darain tersebut, menghafal Al-Quran di sana dan belajar asas ilmu fardu ain di sana. Alhamdulillah. Kemudian selepas 3 tahun setengah di sana, apabila dengan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk, alhamdulillah. Kemudian dipilih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, bukan disebabkan hafalan kita tidak, amalan kita pun tidaklah begitu baik, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung pelajaran ke kota Tarim, ke Hadramaut. Iaitu alhamdulillah. Tarim tu dekat mana Ustaz? Di Yaman. Di Yaman Di Yaman. Di sana saya menuntut ilmu di Darul Mustafa, iaitu atas bimbingan, di bawah bimbingan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Masya-Allah. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah duduk di sana, orang kata tak begitu lama lah kan. Tak begitu lama duduk di sana. Tak lama tu berapa tahun tu Ustaz? Dari saya tahun 2014 sehingga 2025. Uish, lama tu. Taklah begitu 11 lama. tahun tu. Boleh lah. 11 tahun. Masya-Allah, ni dah dapat, patutnya dapat gelaran Al-Yamani. Tak. Ni dapat gelaran Al-Yamin ni boleh dapat tu. Kalau untuk diri saya lah, saya rasa memang tak layak lagi untuk mendapat gelar Al-Yamani. Cuma alhamdulillah kan, belajar di sana, duduk berjauhan dengan keluarga kan. Walaupun di Malaysia pun kita duduk asrama, tapi di luar negara lebih mencabar kehidupan di sana. Alhamdulillah Allah berikan taufik, pertolongan, datangkan orang-orang yang baik, guru-guru yang baik, kawan-kawan yang baik kan. Jadi circle kat sana pun memang sangat-sangat terjaga. Jadi selepas tamat di sana, alhamdulillah saya sekarang berada di sinilah bersama dengan Ustaz Iqbal Jamululail. Kita panggil Ustaz Iqbal ni Habibana kan. Habib kan, kerana dia merupakan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada kita pada petang yang mulia ini, alhamdulillah. Jadi 11 tahun dekat sana maksudnya banyak pengalaman Ustaz masa belajar dekat Tarim Hadramaut Yaman tu kan. Jadi kita nak tanya sikit tentang pengalaman Ustaz
masa di Ramadan di Hadramaut, di Darul Mustafa tu. So mungkin kalau kita kat Malaysia ni, kita ada adat yang berbeza daripada negara Arab. So saya dengar lah kalau dekat negara Arab ni dia orang sambut Ramadan ni macam sambut raya. Betul. So kita nak tahu juga macam mana orang-orang Yaman sambut bulan Ramadan. Jadi first kali kita mungkin tak boleh bayangkan kan. Kalau kita dengar, kita mungkin dapat bayangan sedikit. Tapi kalau kita pergi sana, jejak kaki di Kota Tarim sendiri, maka baru boleh kita rasa vibe dia sendiri. Jadi sangat-sangat berbeza secara total kan. Macam mana mereka sambut Ramadan di Tarim, seperti mana kita sambut Ramadan di Malaysia. Sangat-sangat berbeza. Sini pun macam meriah dah, sini macam nampak macam meriah kan. Tetapi di sana mereka lebihkan kepada rauhani. Kan mereka sambut sebelum masuk bulan Ramadan lagi, maka mereka dah kemas-kemas rumah kan, pasang lampu lip-lap macam hari raya kan. Maksudnya setiap orang kat sana semua setiap rumah begitu. Mereka pasang poster kan, ahlan wa sahlan Ramadan. Masya-Allah. Kan kalau kat jalan-jalan kita jalan. Kalau sini sebelum Ramadan dah pasang lagu raya dah. Dekat sana tak ada. Sana dia orang Ramadan dulu. Dekat Ramadan memang kat sana kita akan rasa yang kita ni Ramadan selama anak hidup kan, selama saya hidup dekat dunia ni lah, walaupun kita lah taklah tua mana kan. Tapi kita tak pernah merasakan Ramadan yang macam tu. Walaupun dekat Malaysia, walaupun dekat mana-mana pun, tapi dekat sana dia bukan dekat tempat belajar tu. Memang dia punya rakyat dekat sana, memang orang-orang dekat sana, penduduk Kota Tarim tu sendiri memang telah menerima tarbiyah begitu. Jadi mereka mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Kan? Jadi kalau kat sini kita Ramadan mungkin orang dah dengar lagu raya kan, pasal lagu raya, tapi di sana tidak. Di sana mereka ada doa yang dibacakan khusus pada bulan Ramadan. Dan ini juga mengikut panduan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah bersabda, mafhumnya kalau masuk dalam bulan Ramadan, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian mintalah syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyakkanlah minta jauh daripada api neraka. Jadi saya rasa mungkin Ustaz Iqbal pun tahu zikir yang sering dilantunkan di sana. Jadi macam contoh, kalau contohlah di Darul Mustafa tu, jadi macam mana rutin harian tu? Sambut Ramadan, Ustaz punya masa belajar kat sana tu, rutin harian masa belajar di Darul Mustafa waktu Ramadan. Rutin harian di sana, kalau kita tak terbiasa, memang kita rasa penat kan. Kita rasa patah kaki, lenguh badan, rasa macam nak tidur sahaja. Boleh kita ringkaskan rutin harian di Darul Mustafa tu, kita katakan di sana hanyalah amal ibadah dan juga ilmu sahaja. Ibadah, jadi Ustaz 11 tahun kat sana, Ramadan macam tu lah? Macam tu saja, tidak pernah berubah. Tidur berapa jam? Kita tidur pada waktu pagi sahaja. Nanti saya akan ceritakan. Okey, baik. Kita mulakan daripada maghrib lah kan. Maghrib tersebut orang akan berkumpul, berhimpun. Kalau di Darul Mustafa tu kita ada haush, iaitu perkarangan Darul Mustafa di belakang. Maka kita akan berkumpul di sana untuk berbuka puasa secara jamaah setiap hari. Setiap hari iftar jamaah. Dan ia ni bukan terhad untuk pelajar Darul Mustafa sahaja. Bahkan ada penduduk yang duduk di sekeliling Darul Mustafa juga turut sekali hadir makan bersama. Masya-Allah. Kemudian kita laungkan adhkar bersama kan. Zikir yang apa? Nasyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Maka zikir ni menjadi satu simbolik bahawa kita sekarang ni berada di dalam bulan Ramadan. Kan kita kalau tak bulan lain dah. tak ada baca. Memang bulan lain kita tak baca dah zikir tersebut. Hanya pada bulan Ramadan kita minta pengampunan daripada Allah, minta syurga. Jadi zikir ni bukan pelajar sahaja. Rakyat penduduk ni semua membaca zikir yang sama. TV mereka kan setiap 5 minit, setiap 10 minit akan dilantunkan, disiarkan zikir ini. TV dia orang macam TV dia orang. Ada yang Iris Nabawi dan sebagainya. Dan alhamdulillah, kemudian kita iftar. Dan iftar kita di sana bila azan dilaungkan kan, tak ada kat depan tu nasi, tak ada kat depan tu kambing, jadi ayam. makan apa dulu? Maka kita makan kurma, minum air kosong, kita makan benda-benda yang ringan. Yang ringan dulu. Kuih-muih, kalau ada sambosa, sana kita pakai kata sambosa. Kan, kat sini sambosa. Sambosa. Kan, macam curry puff ke. Maksudnya ringan-ringan dulu lah. Yang ringan-ringan sahaja. Makanan yang berat dilambatkan. Selesai saja daripada makanan yang ringan. Tapi dia orang tak lapar ke Ustaz? Wallah alam, mungkin dah kenal rohani tu. Kan? Faham. Dia sebenarnya kalau kita ikut kajian sains pun, kita memang perlu untuk bertahap kalau kita makan. Apabila perut kita kosong, jadi kalau kita terus
apa orang kata Terus makan terus besar, makan yang banyak. makan berat, maka perut kita akan terkejut. Daripada situ dia akan melahirkan penyakit-penyakit yang tidak diingini. Faham. Okay. Jadi alhamdulillah apabila kita mulakan berbuka puasa tersebut dengan makan yang ringan, kemudian semua akan berpusu-pusu ke musalla untuk solat maghrib secara berjemaah. Oh, solat dulu. Jadi kosong. Perkarangan tadi yang Jangan full tadi tu kosong terus, semua kosong, semua dekat musalla dah. Okay. Jadi apabila tiba di musalla, kita solat maghrib. Kemudian habis solat maghrib, kita baca adhkar, baca wirid. Kemudian kita solat ba'diyah. Selepas solat ba'diyah, kita adakan solat tasbih. Solat tasbih dulu? Solat tasbih 4 rakaat 2 salam. Masya 4 Allah. rakaat 2 salam. Setiap malam. Kalau kat Malaysia ni solat tasbih tu ambil masa lama juga tu. Kalau di sana macam mana? Di sana sederhana, sedang sahaja, tidak begitu lama, tidak begitu cepat. Jadi setiap malam memang rutin harian ni. So maksudnya dia orang kena solat maghrib, lepas tu solat sunat ba'diyah maghrib, lepas tu solat sunat tasbih dulu. Ya, betul. Lepas tu baru buka makanan besar. Betul. Lepas solat tasbih baru kita beramai-ramai makan makanan yang berat, makan nasi, makan ikan, makan ayam, kambing dan sebagainya. Okay, lepas makan? Lepas makan, maka kebiasaannya kalau Darul Musaffah, maka mereka akan lambatkan sedikit azan isyak ataupun azan isyak pada waktunya, cuma solat isyak itu akan dilambatkan sedikit. Dilewatkan lah. Sebab kita waktu tu nak ambil nafas dulu kan, kita dah makan berat, kita nak ambil nafas dulu untuk bersedia untuk solat tarawih. Dan kebiasaannya waktu di antara kita makan dan untuk solat tarawih, pelajar-pelajar di Darul Musaffah kebanyakannya akan mandi. Kerana ini juga merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis mengatakan bahawa Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada malam-malam Ramadan. Untuk apa? Untuk cergas, aktif kan, untuk kita solat tarawih. Masya-Allah. Kerana solat tarawih ni di bulan-bulan lain tiada. Maka ini adalah special gift daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham. Kalau di Darul Musaffah lah, pada 17 Ramadan maka telah khatam 30 juzuk di dalam solat tarawih sahaja. Oh, solat tarawih saja. Solat tarawih saja 17 Ramadan khatam Al-Quran dan solat tarawih. Masya-Allah. So kalau contoh lepas solat tarawih tu, lepas solat tarawih maka kita akan sambung dengan solat witir 3 rakaat. 3 rakaat solat witir. 3 rakaat solat witir. So semua sekali malam tu solat sebanyak 23 rakaat. 23 rakaat, betul. 20 tarawih dan 3 solat witir. Okey, faham. And then kita nak tahu pula lepas dah habis tarawih, orang dah penat, and then dia orang buat apa? Lepas saja solat witir kan. Jadi kita ada satu aktiviti atau program yang dinamakan dengan madaih. Iaitu puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia asal daripada madhun ila madaih. Jamak gitu kan. Jadi madaih ini, program ni berlangsung selama 1 jam lebih kurang. Jadi akan dilakukan qasidah satu persatu. Ada qasidah secara berjemaah, ada qasidah yang secara sendirian. Maksudnya sendirian tu jemaah baca seorang saja yang baca seorang-seorang. Kemudian ada yang secara berjemaah, sahut menyahut dan sebagainya. Ini berlangsung selama sejam. Sejam Habis saja daripada program madaih ni, kemudian pelajar semua akan beransur untuk tadarus Al-Quran, hizib Al-Quran. Kalau di Tarim kita kata hizib. Itu tadarus kan. Membaca Al-Quran beramai-ramai, satu halaqah, ada 7 orang, 5 orang membaca Al-Quran bersama selama 1 jam. 1 jam juga. Lepas tarawih maksudnya dah madaih kena duduk puji-pujian, lepas tu baca Quran pula sejam. Sejam, betul. Okay. Lepas dia daripada baca Al-Quran, barulah berehat. Jadi ada yang nak siap-siap untuk bersahur kan, ada yang mungkin nak menghabiskan bacaan Al-Quran, nak mengkhatamkan Al-Quran pada satu hari. Dan maksudnya habis madaih tu pukul berapa? Lebih kurang kalau madaih habis dalam pukul 11 atau pukul 12. Jadi tadarus akan habis dalam pukul 1. Pukul 1. And then sahur pukul? Sahur dekat sana kita sahur dalam lebih kurang pukul 3. Sebab dekat sana subuh masuk dalam pukul 4 kalau lebih kurang. Kalau waktu sekarang ni lah lebih kurang. Awal kalau Malaysia pukul 6. Okay, so dia orang rehat, lepas tu dia orang akan bangun sahur pukul 3. Betul. Dan sebenarnya kan sahur tu dilakukan sebelum kita akan solat witir selepas tu. Maksudnya lepas sahur kita solat witir. Solat witir. Okey, solat witir berapa rakaat pula? Solat witir kita akan sempurnakan lah. Sebab witir yang paling sempurna bilangan rakaat ni sebanyak 11 rakaat. Jadi selepas tarawih kita dah buat 3 rakaat. Jadi kita tambah lagi untuk sempurnakan sampai 11. Jadi solat 8 rakaat pula tu. Tambah lagi witir malam tu. Secara berjemaah. Okey, faham. Jadi lepas tu kita akan mula untuk membaca
adhkar, Baca ada azkar. zikir, Maksudnya munajat di akhir malam munajat lah. akhir malam sebelum subuh. Azan subuh, kemudian kita ada zikir juga, kemudian kita solat subuh berjemaah. Selepas solat subuh kita ada Darsul Fajr, iaitu kuliah subuh. Kuliah subuh Yang disampaikan sendiri oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habib Umar sendiri yang kesampaikan, insya-Allah. Selama mungkin akan berlangsung selama sejam. Lepas sejam, kemudian kita ada baca zikir dan wirid sedikit, dan waktu itulah berehat. Yang ajaibnya di Tarim, kan, waktu malam semua hidup. Semua hidup. Kita keluarlah pukul 1 ke macam pukul 2 ke. Orang hidup waktu siang lah. Macam orang hidup waktu siang. Tapi waktu siang subhanallah memang sepi. Memang macam sepi. bandar mati. Sunyi. Sesunyi-sunyinya. Macam saya pernah dengar satu adat kat Tarim ni, walaupun contoh dia orang dah solat 20 rakaat, and then dia orang akan cari masjid-masjid yang buat solat tarawih lagi untuk sempurnakan 100 rakaat dia orang. Betul. Oh, betul. Di sana kalau masjid-masjid dekat Tarim secara khususnya, dia ada jadual-jadual. Contoh Masjid A dia akan mulakan solat tarawih pukul 9 dan akan habis contoh pukul 10. Jadi Masjid B akan start solat tarawih pukul 10, habis pukul 11. Masjid C pula pukul 11 sampai pukul 12. Jadi para jemaah yang mengharapkan pengampunan daripada Allah, kan, memang nak raya ibadat betul-betul memang lah. Ramadan ni memang push betul-betul lah. So pukul 9 tu dah ke Masjid A, pukul 10 pergi ke Masjid B pula untuk sambung balik solat tarawih. Mungkin satu malam tu boleh dapat sampai 100 rakaat, 120 rakaat solat tarawih sahaja. Masya Allah. Itu kalau tak masuk syurga tak tahulah. Jadi Ustaz pernah itu? Alhamdulillah, kita join sikit-sikit lah, berkat-berkat sikit. Yelah, kita dah kalau kat Malaysia ni kita biasa 8 rakaat je. Kita biasa 8 rakaat je, nak dapat 20 pun mungkin susah, kan. Tapi subhanallah, di Tarim 100 rakaat. Itu dia punya, orang kata rahsia dia sebab circle yang membantu. Dia punya lingkaran kita duduk tu memang sangat-sangat membantu. Masya Allah. Maksudnya bulan Ramadan di Tarim ni dia orang sangat raikan, sampai dia orang letakkan nilai Ramadan tu sangat tinggi. Betul. Di sisi kemeriahan Ramadan tu melebihi kemeriahan Syawal. Kalau Syawal macam mana? Kalau Syawal macam biasa je, kita solat hari raya, lepas tu balik dah tidur. Ada yang tidur, ada yang nak masak-masak. Kan kalau orang Arab adalah ziarah-ziarah keluarga mereka tu dah. Maksudnya kita boleh nampak kemeriahan yang ada kat Tarim tu hanya bulan Ramadan sahaja. Memang bulan Ramadan tu bulan Ramadan dan juga bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad SAW. So maksudnya dia orang akan tidur, rehat lepas baca wirid lepas kuliah subuh tu. Betul. So dia orang akan tidur nanti sampai solat Zuhur. Solat Zuhur mereka bangun, solat Zuhur dan baca Al-Quran lagi. Baca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Sampailah waktu asar. Waktu asar kita ada Rauhah. Maksudnya kuliah asar lah. Kuliah asar. Yang disampaikan juga oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Masya Allah. Sampai pukul apa? Sampailah waktu sebelum iftar. Mungkin setengah jam sebelum iftar barulah habis. Kemudian pelajar semua akan siap-siap untuk iftar dan bermulalah ulang lagi sekali rutin. So maksudnya start daripada Zuhur sampai subuh. Berjaga non-stop beribadah. Masya Allah. Ni ustaz ni nanti kalau korang jumpa, korang kena cium tangan dia. Laki je, perempuan jangan. Tak baik perempuan. Okay, so alhamdulillah kita dah tahu tentang biografi Ustaz Faris, and then pengalaman beliau berpuasa di bumi Tarim, Hadramaut Yaman. Bukan Hadramaut kedai Hadramaut ya. Hadramaut tu negeri. Tarim tu daerah, Hadramaut tu negeri, Yaman tu negara. Dan tempat yang Ustaz Faris belajar adalah namanya Darul Mustafa, yang dikendalikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau adalah orang Muslim yang paling berpengaruh dalam dunia, yang dicatat oleh Akhbar Jordan pada saat ini. Beliau adalah orang Muslim yang paling berpengaruh, nombor 1. Dan beliau inilah anak murid kepada Habib Umar. Subhanallah. Dan alhamdulillah kita dah dengar tadi tentang biografi Ustaz Faris. Di sini kita dah ada rasa kenal dengan Ustaz Faris. So kita nak mencintai beliau dengan kita mendengarkan ilmu daripada beliau. So Ustaz Faris, insya-Allah kita nak tanya kepada Ustaz Faris tentang Ramadan lah. Sempena kita pun dah masuk dalam bulan Ramadan. Jadi apakah kelebihan bulan Ramadan ni, kan? Sebab mungkin ada orang dekat negara kita, masyarakat kita ni, dia belum memahami apa kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Sebab kita nakkan kelainan dalam bulan Ramadan ni. Kita tak nak masuk bulan Ramadan dia sama je macam bulan-bulan yang lain. So kita nak adakan kesedaran bila mana masuk bulan Ramadan kita nak lain yang daripada yang lain. And then
apa juga hikmah apabila badan kita semuanya berpuasa? Baik. Jadi di antara kelebihan bulan Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana yang pertama sekali kita kena tahu bahawa bulan Ramadan ni bukanlah sama seperti bulan-bulan yang lain. Kan kalau bulan-bulan lain kita boleh untuk makan dan minum pada waktu apa-apa sahaja. Tetapi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk tahan daripada makan, juga tahan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seakan-akan memberikan kita satu gambaran. Kadang-kadang kita ni penat dengan dosa yang kita lakukan, maksiat yang banyak kita lakukan, kekurangan kita terhadap hak-hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu bulan, bulan yang boleh kita sebutkan sebagai bulan kita bertaubat kepada Allah. Bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan untuk kita menghitung balik apa yang kita lakukan selama kita hidup selama ini. Ini dinamakan dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah." Masya-Allah. Keistimewaan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan yang tidak dapat pada bulan-bulan yang lain, iaitu pada bulan Ramadan, masuk saja bulan Ramadan, Allah buka seluas-luasnya pintu syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Sebelum ini, kalau sebelum bulan Ramadan, selain daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak buka semua pintu syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya buka pintu syurga tu buka semua sekali pintu syurga. Benar. Di situ ada pembahasan daripada para ulama. Ada yang mengatakan bahawa buka memang secara betul. Kan untuk menunjukkan kegembiraan dan menyampaikan khabar gembira, berita gembira bagi orang-orang mukmin, hamba-hambanya Allah untuk kembali kepada Allah. Nak tunggu apa lagi? Pintu syurga dah buka, masuk sahaja. Masya-Allah. Masya-Allah. Tinggal masuk je. Tinggal masuk sahaja. Kan benda semua dah ready, dah sedia, dah dibuka pintu. Cuma kita nak berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bagaimana dengan ibadat yang kita lakukan? Ada ulama yang mengatakan bahawa ini adalah kiasan, majaz daripada begitu banyak rahmat Allah yang turun, seakan-akan pintu-pintu syurga Allah terbuka semuanya. Nak kata bulan Ramadan ini rahmat yang turun bukan sama seperti rahmat yang sebelum-sebelum ini turun. Allah turunkan mutawatir, tidak pernah putus. Kan berterusan rahmat Allah turun. Cuma nak dapat orang sahaja, hamba-hamba yang tangkap, yang sedar dan tangkap, adapt benda tersebut, iaitu rahmat yang diturunkan oleh Allah. Kerana itu ada amal-amalan yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan perkara tersebut. Kan kerana rahmat ini merupakan perkara yang suci, maka tidak akan berada pada orang-orang yang kotor, hati-hati yang kotor. Maka bersihkan hati, bersihkan wadah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tak cukup dengan pembukaan pintu syurga. Rasulullah mengatakan wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup rapat seluruh pintu-pintu neraka. Subhanallah. Tutup terus. Kalau buka pintu syurga saja sudah cukup membuatkan orang-orang mukmin rasa gembira. Apatah lagi kalau tutup pintu neraka lagi gembira. Seakan-akan kalau kita katakan pintu ini buka dan pintu itu tutup, maksudnya memang kita ada satu tujuan sahaja. Pintu tersebut sahaja. Kan kalau ada kebakaran, pintu lain semua tutup, melainkan pintu yang ada exit untuk keluar. Jadi semua makhluk akan menghala kepada laluan tersebut. Begitu jugalah dalam bulan Ramadan, bila Allah buka semua pintu syurga, seakan-akan Allah nak mengatakan bahawa sekarang ni waktu untuk kau pulang ke syurga. Beramalah dengan amalan ahli syurga. Masya-Allah. Tapi subhanallah, kan, manusia ada yang lalai. Kadang-kadang kita penuh dengan kekurangan sampai tak tahu macam mana nak beramal dengan amalan ahli syurga. Dan yang terakhir sekali di antara kelebihan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasul silatish syayatin, diikat syaitan-syaitan. Yang mana sebelum ini mungkin kita salahkan syaitan, sampai saja bulan Ramadan Allah ikat semua syaitan. Allah ikat terus. So maksudnya kalau kita buat apa-apa benda jahat dekat dalam Ramadan ni, maksudnya kita sendiri, memang diri kita yang tu. Betul. Itu mengikut pendapatnya. Pendapat, ada juga pembahasan para ulama. Ada yang mengatakan bahawa memang benar Allah mengikat seluruh syaitan. Jadi apa yang kita lakukan maksiat pada bulan Ramadan ini merupakan didikan syaitan terhadap hawa nafsu kita. Kan hawa nafsu kita ni dah terdidik dengan syaitan. Anak murid syaitan dah. 11 bulan jadi anak murid. Kan jadi anak murid 11 bulan. Belajar tu lutut bertemu dengan lutut dengan syaitan. Datang satu bulan Ramadan, dah terbiasa dengan didikan syaitan. Kan walaupun syaitan dah terikat, tetap hawa nafsu tu ada.
terbiasa dengan maksiat, terbiasa dengan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Jadi bisikan tu tak sampai kepada dia, tapi betul. Hanyalah dia dah terdidik macam tu. Kan? Padahal kalau nak ikutkan, syaitan semua telah diikat. Kerana itu penting untuk kita belajar ilmu tasawuf, membersihkan hati kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Patut saya rasa bulan Ramadan ni, saya rasa macam kalau ada satu, kita kan memang ada khawatir ke arah lintasan nak buat jahat ke apa kan, tapi dia boleh ke arah nak sabar lagi. Betul kan? Bantuan daripada Allah sebenarnya. Allah. Kan? Betapa sayangnya Allah. Allah menciptakan kita, bagi kita pilihan, tetapi dalam waktu yang sama tetap mendorongkan kita kepada ke arah kebaikan. Mungkin ada yang daripada penonton kadang macam jalan, nampak air sedap kan, orang tak nampak nak minum kan. Tapi korang kata tak boleh puasa, tu maksudnya korang bagus. Dijaga oleh Allah Subhanahu Taala. Dijaga oleh Allah. Sebab alhamdulillah. Pendapat yang kedua pula, para ulama mengatakan bahawa bukanlah syaitan, bukan semua syaitan diikat, akan tetapi bos-bos sahaja. Bos-bos je. Kan, maksudnya dia ada bos juga. Dia ada big boss, kan, dia ada bos, dia ada yang biasa. Saya dengar juga katanya kalau macam contoh orang yang makin dekat dengan Allah ataupun orang yang makin belajar ilmu agama, so dia punya bisikan syaitan tu lebih kuat. Betul ke tu? Itu boleh kaitan jadi juga. Betul. Sebab syaitan apabila nak menghasut orang yang belajar, bukan sama seperti nak menghasut orang-orang yang awam sahaja. Kan orang yang belajar ni tahu dalil. Jadi dia perlu berusaha duduk belah kiri, belah kanan, belah kiri sampai dapat lubang untuk masuk dan dia ikut syaitan tersebut. Ada pendapat yang ketiga yang terakhir sekali, iaitu para ulama mengatakan bahawa apabila dikatakan wasul silati syaitan, iaitu merupakan majaz, kiasan sahaja. Kita kalau berpuasa, maka aliran darah kita akan menjadi sempit. Dan Rasulullah mengatakan bahawa syaitan ini dia akan mengalir di dalam badan manusia mengikut pengaliran darah tersebut. Jadi kalau sempit pengaliran darah, maka syaitan tak boleh nak mengalir bersama. Jadi pada waktu itulah dikatakan syaitan semua diikat. Jadi hawa nafsu kita dalam keadaan puasa penat kan. Tadi kata perut masuk angin kan. Dia nak buat maksiat pun tak boleh. Betul. Dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Maksudnya ini antara sebab adalah bantuan Allah untuk kita masuk dalam pintu yang terbuka tu. Bayangkan Allah menciptakan kita. Kan? Kemudian Allah menciptakan api neraka dan syurga. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita pilihan. Kalau kau melakukan amalan syurga, masuk ke syurga. Lakukan amalan ahli neraka, masuk ke dalam api neraka. Tetapi dalam bulan Ramadan, Allah tutup pintu neraka, buka pintu syurga. Subhanallah. Bantu hamba-hambanya untuk semua menuju kepada syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya boleh kita katakan Ramadan ni sebenarnya adalah bulan anugerah kepada orang yang dah putus asa. Boleh dikatakan begitu. Putus asa dan yang tak putus asa pun sebab dia rasa sekali. Macam tak boleh terima kekurangan dia depressed dengan apa yang dia dah buat kan. So bulan Ramadan ni boleh dikatakan adalah okey, setan aku dah ikat dah, pintu neraka aku dah tutup dah. Sekarang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memerlukan kepada bimbingan orang-orang yang baik, takut tersalah jalan, tersalah langkah, menyebabkan dia terbantuk di dalam perjalanan ini. Dan kalau kita cakap itu adalah kelebihan dalam bulan Ramadan, dan apa hikmah bila mana kita ni berpuasa? Adakah dia juga termasuk daripada bentuk untuk menjauhkan diri daripada pendidikan setan dan kita didik jiwa kita? Adakah maksud daripada Ramadan tu macam tu? Boleh menjadi itu juga hikmah Ramadan, tetapi hikmah yang terbesar dikatakan oleh para ulama, walaupun sering kita dengarkan puasa supaya kita boleh dapat rasa macam mana orang fakir miskin tidak makan. Tetapi hikmah tersebut hanya terbatas bagi orang-orang yang kaya ataupun orang-orang yang boleh makan setiap hari. Kalau kita katakan itu adalah hikmah berpuasa, jadi orang fakir miskin kalau berpuasa, apa hikmahnya? Sebelum bulan Ramadan tak makan, masuk bulan Ramadan tak makan juga. Jadi apa hikmah mereka? Kata para ulama, hikmah yang boleh masuk kepada orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sederhana, iaitu kita ini seakan-akan refresh balik kehidupan kita. Kita format kehidupan kita. Yang mungkin selama ini 11 bulan kan kita makan, minum ikut kehendak kita, tapi pada bulan Ramadan kita ikut peraturan yang diletakkan oleh Allah. Undang-undang yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu kita menjadi hamba yang sejati. Masya-Allah. Dan ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menjadi seorang hamba yang sejati. Tu yang saya terfikir tadi bila Ustaz kata, maksudnya bila orang Melayu katalah kan, selalu kita nak puasa ni sebab kita nak ingat orang miskin
orang yang fakir miskin pun mereka sentiasa kelaparan. Betul. Kan. Saya teringat satu kisah lah Ustaz kan, saya share sikit. Seorang anak dengan ayah ni, dia orang pergilah buffet untuk berbuka. Kemudian anak dengan ayah ni duduklah together kan, nak makan, nak berbuka kan. Anak pun macam pelik, kenapa kita berpuasa? Dia tanya ayah dia, ayah kenapa kita berpuasa? Ayah dia pun katalah, sebab kita nak rasa macam mana orang fakir miskin berpuasa. Tapi anak dia pun ada fikiran pelik. Dia tanya, ayah, kalau kita nak rasa macam mana orang fakir miskin berpuasa, maksudnya orang fakir miskin kalau berbuka pun makan buffet ke? Dapat? Bijak. Itu sekadar untuk betul, ni lah. Betul. Kan? Kerana itu orang kata hikmah tersebut tidak boleh disesuaikan kepada seluruh manusia. Hanya certain manusia saja yang boleh mendapatkan hikmah tersebut. Faham. Baik. Dan kata, kalau kita bayangkan kan, kita punya puasa ini, kita selama 11 bulan yang kita tidak berpuasa, kan, kadang-kadang manusia ni bila dah banyak nikmat yang dia dapat, dia lupa akan pemberi nikmat. Kan, dia bagi contoh, kawan kita selalu bagi kita makan, belanja, setiap hari belanja makan. Sampai satu masa kita dah lupa dah. Ini merupakan nikmat. Bila kawan kita tak ada, baru kita terasa, biasanya dia yang belanja aku makan, sekarang dah tak ada dah. Allah Subhanahu Wa Taala apabila membiarkan kita makan, minum pada 11 bulan, jadi apabila pada bulan Ramadan dia khususkan untuk berpuasa, untuk manusia berfikir bahawa kita ini hidup bertuhan. Ada Tuhan. Banyak maksiat yang kita lakukan sebab kita lupa yang kita ni ada Tuhan. Itu antara hikmah dalam antara Ramadan, hikmah juga. Sebab itu kita katakan kita format kehidupan kita, supaya kita boleh rasa yang kita ini hidup seorang hamba yang bertuhan. Selama ini maksiat yang kita lakukan sebab atas dasar kita lupa ada Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Dalam bulan Ramadan, contoh kita pergi bazar, kita beli ayam golek, insya-Allah. Kita beli apa lagi? Ayam panggang, ayam apa, semua jenis ayam kita beli. Dengan duit kita, hasil kerja kita, hasil titik peluh kita. Tapi bila sampai dekat rumah, kita tak boleh makan lagi. Sedangkan tu duit kita. Duit yang dihasilkan oleh usaha kita, tapi kita tak boleh makan. Kenapa? Allah tak bagi kita makan lagi. Allah kata tunggu azan maghrib baru makan. Lihat, mendisiplinkan diri kita. Kita rasa hidup kita ini bertuhan. Kenapa bulan Ramadan kita boleh ikut kata Allah, tapi lepas bulan Ramadan tak boleh ikut. Kerana itu orang kata Ramadan ini merupakan satu madrasah. Kita masuk hidup dalam madrasah asrama Ramadan. Kita ikut disiplin. Yang penting kita boleh rasa yang kita ini bertuhan. Ada Tuhan memerhatikan kita, settle masalah. Kita keluar Ramadan, maksiat pun kita tak mampu nak buat sebab kita tahu Allah memerhatikan aku. Kita nak cakap buruk kat orang, Allah memerhatikan aku. Didikan dari mana? Daripada bulan Ramadan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Satu hikmah yang banyak kita boleh ambil ni. Ni makin cinta kot Safaris ni. Ni balik lagi saya nak cium pipi dia. Tengok lagi konten. Jadi kita nak tanyalah Ustaz. Perihal tentang bulan Ramadan ni, mostly orang yang tahu tentang bulan Ramadan ni kalau kat Malaysia ni adalah orang-orang yang belajar agama. Okey. Apa lagi tentang hukum hakam tentang bulan Ramadan? Mesti yang lebih alim, lebih tahu adalah orang-orang yang memang berpelajaran agama. Okey. Sedangkan bulan Ramadan ini wajib kepada setiap Muslim. So kita nak tanya kepada Ustaz, adakah sebagai netizen ataupun orang awam wajib memahami hukum hakam dalam bulan Ramadan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini memang wajib bagi setiap mukallaf, iaitu setiap orang Muslim yang dah besar, yang berakal dan juga ada akil baligh. Kan, wajib bagi mereka ini untuk berpuasa dan juga menuntut ilmu tentang hukum hakam puasa. Apabila Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin, iaitu Islam ini diasaskan, dibina di atas 5 rukun, 5 tiang. Kita ada tiang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, iaitu menunaikan mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan pergi haji, wa saumi ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi bayangkan kalau kita ada rumah, kita ada 5 tiang, satu tiang tak ada. Jadi apa yang akan terjadi pada rumah tersebut? Akan runtuh. Kerana asasnya tidak kuat. Jadi apabila Rasulullah SAW menggambarkan rukun Islam ini kan merupakan rukun Islam, menggambarkan seperti satu binaan yang membawa erti kalau kurang satu tiang, maka akan runtuhlah rumah tersebut. Jadi kalau kita kurang satu tiang, tidak tahu tentang berpuasa, tidak berpuasa, maka runtuhlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk kita berpuasa, mengetahui tentang berpuasa bagaimana?
Macam mana? Kaedah para ulama mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kan setiap perkara, sesuatu perkara yang tidak sempurna kewajipan tersebut melainkan dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu juga turut menjadi wajib. Sekarang ni untuk mengetahui tentang kefarduan, kewajipan berpuasa, bagaimana? Dengan belajar. Jadi sekarang ini kita menuntut ilmu tentang puasa menjadi wajib kerana kewajipan puasa tersebut tidak akan sempurna melainkan kita belajar tentang hukum hakam berpuasa. Boleh nampak dia punya guideline dia tu kan. Dia punya line dia macam tu. Dia punya rajah dia punya rajah. Gambar rajah. Begitu. Jadi di dalam kita menuntut ilmu, kerana Rasulullah SAW bersabda juga talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, dalam riwayat wa muslimah, menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi setiap seorang muslim dan juga muslimat. Ilmu yang bagaimana? Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Kerana 3 perkara inilah yang membawa kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Jadi menuntut ilmu, Rasulullah katakan wajib, bukan bagi orang yang pandai sahaja, bukan bagi orang yang cerdik sahaja, tidak. Bukan bagi lelaki sahaja. Semua orang muslim dan muslimat. Yang paling penting kalau mereka ini menjadi orang yang mukallaf. Iaitu orang yang telah dibebani dengan hukum hakamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat-syarat mukallaf yang kita tahu, yang pertama orang Islam. Jadi orang kafir semua itu bukanlah seorang yang mukallaf, kan? Kalau dia solat tidak sah, akan tetapi dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pada hari akhirat kelak mereka akan diazab oleh Allah dengan 2 dosa. Satu dosa iaitu kerana mereka tidak beriman kepada Allah. Dosa yang kedua meninggalkan kewajipan, tidak solat, kan, tidak berpuasa, tidak tunaikan zakat. 2 dosa diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Jadi kalau macam contoh bulan Ramadan ni, maksudnya kita tak ada jawapan yang lain. Maksudnya sebagai orang Muslim ataupun orang mukmin, dia wajib tahu tentang hukum Ramadan ni untuk mencapai kesempurnaan di dalam berpuasa. Betul. Tapi contoh, mungkinlah Ustaz tadi cerita lah dekat Tarim dia orang solat banyak semua kan. Jadi sebagai wakil daripada netizen ataupun orang awam, saya nak tanya, kalau macam tu minimum untuk kita nak beramal apa Ustaz dalam bulan Ramadan? Minimum sekali untuk kita beramal pada bulan Ramadan, kalau boleh kita kena tahu perkara yang special dalam bulan Ramadan. Yang pertama sekali puasa lah. Kalau boleh jangan pernah tinggalkan puasa tanpa uzur. Kalau dengan uzur, sakit dan sebagainya, kalau sakit sesama tak boleh. Yang tu pandai-pandai cari uzur. Okay. Jadi kita kalau boleh usahakan jangan pernah tinggal puasa. Yang tu paling pertama sekali lah. Yang kedua, jangan pernah tinggal solat tarawih. Kenapa? Kerana solat tarawih tiada pada bulan yang lain. Dia limited edition, hanya pada bulan Ramadan sahaja. Kalau kita dengar sekarang ni musim mangga harum manis, semua pusu-pusu beli mangga, pergi Perlis, kan, kampung pergi sana, pergi ambil, walaupun asalnya daripada Selangor. Tapi sebabkan tanah Selangor ni tak begitu sesuai dengan pokok mangga tu, tanah Perlis unik. Kan, jadi semua akan berebut untuk mendapatkan mangga harum manis tersebut. Jadi kita sekarang ni musim bulan Ramadan. Apa yang special dalam bulan Ramadan? Ada puasa, ada solat tarawih. Jadi yang benda-benda special ni jangan kita tinggalkan. Yang tadi adalah puasa, tarawih, lepas tu membaca Al-Quran. Sebab dalam bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quranul Karim. Okay. So kita nak bercakap tentang Al-Quran. Okay. So dalam bulan Ramadan juga memang terkenal sampai kita pun dapat cuti pada hari tersebut, iaitu hari Nuzul Quran, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah hari penurunan Al-Quran. Okay. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz, kita mendengar tentang amalan orang berkejaran untuk mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi kita nak tahu, apakah ganjaran bagi seorang yang mengkhatamkan Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ni? Rasulullah SAW bersabda, kalau kita terjemahkan secara ringkas, iaitu kalau kita membaca Al-Quran kan, pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran selain daripada bulan Ramadan dahulu, kan, 1 huruf, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 10 pahala. Dan 1 huruf tersebut bukan alif lam mim, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ba 1 huruf.
Begitu. Sin satu huruf. Semua 10, itu dikira 10. Masya-Allah. Dalam bulan Ramadan digandakan pahala. Oh, jadi sebab tu orang nak baca Al-Quran dalam Ramadan jadi ni. sebab itu orang berebut. Sebab ini adalah special. Kita katakan tadi, kita cari benda yang special dan perkara itulah yang kita rebut. Faham. Jadi dekat bulan Ramadan ni Allah gandakan semua pahala sunat menjadi pahala wajib. Yang pahala wajib menjadi 70 pahala wajib. Subhanallah. Masya-Allah. Jadi digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ada orang ni dia minat cerita Harry Potter. Kan dia baca jilid pertama, kan jilid kedua, ketiga, keempat, diikuti semuanya. Dah habis dia ulang lagi. Ya, dah habis dia ulang lagi kerana dia merasakan kenikmatan apabila dia membaca buku Harry Potter tadi. Begitu juga dengan orang yang mana hati mereka ini berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka menganggap Al-Quran itu sebagai surat cinta daripada Allah. Masya-Allah. Setiap arahan daripada Allah, perintah daripada Allah, larangan daripada Allah, semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian datang hadis merupakan mensyarahkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kan itu apa orang kata motif daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran tersebut mereka apabila baca seakan-akan surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tidak pernah rasa puas. Khatam Al-Quran tak cukup ni. Tambah lagi. Baca daripada awal 30 juzuk balik. Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Saya nak tanya Ustaz secara jujur lah. Ustaz pernah satu Ramadan 30 hari Ramadan, Ustaz pernah khatam berapa kali? Oh, tak boleh diceritakan. Tak boleh cerita. Ni nanti saya agaknya mesti lebih daripada 3 kali. Kalau tak ada kamera kita boleh cerita. Kan? Tapi jangan anggap baik lah. Kita orang biasa-biasa je. Betul, kita nak ambil semangat daripada Ustaz. Tak ada. Ambil semangat Imam Syafi'i. Berapa kali kita tu? Sekarang ni kat Malaysia ni siapa imam kita? Imam Madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Allah. 60 kali. Sekali pada waktu siang dan sekali pada waktu malam. 30 hari 60 kali khatam Al-Quran. Masya-Allah. Anda ingat lagi saya ingat lagi kalau Habib Omar datangkan cerita ni, maka Habib Omar mengatakan kita ni mengaku bahawa kita ni mengikut Imam Syafi'i. Kan kita mengikut pendapat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada tak kita ikut apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada bulan Ramadan? Oh. 2 kali khatam. 2 kali khatam dalam satu hari. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ada daripada ulama Hadramaut, kalau baca Al-Quran tak boleh baca dia waktu siang tu macam mana Ustaz? Betul, itu juga kerana dia merasakan kelazatan. Ada orang kan kalau dengar muzik, main game contohnya, main game. Lupa dunia. Terus tak ingat dunia. Tak jumpa family tak apa. Ada yang kita bacakan 2 hari tak makan, 2 hari tak minum, 2 hari stay dekat depan komputer sahaja. Merasakan kelazatan bila main game. Jadi orang yang beriman juga merasakan kelazatan tersebut. Jadi apabila mereka baca Al-Quran seakan-akan rasa madu. Allah. Kan rasa madu di dalam kemanisan, tapi mereka gambarkan kemanisan tersebut dengan madu. Sebab madu yang kita boleh gambarkan manis yang sihat. Kalau air gula kan ke rasa jus mangga, tak sihat lah pula. Tak sihat. Kan digambarkan dengan madu. Itu untuk menggambarkan rasa kemanisan tatkala membaca Al-Quran. Masya-Allah. Jadi apakah juga fadilat kalau orang buat majlis khatam Al-Quran? Fadilat melakukan majlis khatam Al-Quran, yang pertama sekali kerana dia mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu merupakan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada syiar agama Islam ini ataupun syiarnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran. Jadi barang siapa yang mengagungkan Al-Quran, maka dia telah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah khatam Al-Quran, kita gembira. Kan kita tengok orang dunia gembira kalau dia dapat achieve satu target dia. Kan contohnya businessman kalau dapat bisnes 1 juta, 2 juta, dia gembira. Happy, dia buat parti ni lah, parti itulah. Kita sebagai orang Muslim, takkan kita tak happy kalau kita dapat baca Al-Quran. Masya-Allah. Dapat khatam Al-Quran 30 juzuk, takkan kita tak happy. Kan ayat Al-Quran, kalamullah Subhanahu Wa Taala, surat cinta daripada Allah, buku panduan. Untuk kita hidup di dalam dunia ini, ada buku panduan yang memandu kita. Nak buat macam ni, jangan, Allah larang. Buat macam ni. Nak masuk ke syurga, ini jalan dia. Masya-Allah. Jadi mereka rasa kelazatan tersebut dan mengagungkan Al-Quran, maka mereka mengadakan majlis khatam Al-Quran. Simbolik dan juga cara untuk mereka membuktikan kecintaan dan keagungan mereka kepada
Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Subhanallah. Maksudnya kita tahu tentang macam mana orang-orang fadilat kebaikan yang akan didapatkan apabila kita mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah kita boleh amalkan bersama insya-Allah. So Ustaz, alhamdulillah tadi kita dah belajar daripada Ustaz tentang kelebihan-kelebihan dalam mengkhatamkan Al-Quran. So insya-Allah nanti di pengakhiran daripada Ramadan, orang cakap, kita dengar lah daripada guru-guru kita, cikgu kita cakap apa tau. Kita dengar dia orang cakap sesungguhnya hakikat kebaikan itu adalah di pengakhiran. Betul. Okey. Jadi begitu juga di pengakhiran bulan Ramadan, kita selalu panggil adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. So kenapakah kita perlu berlumba-lumba untuk beramal ibadat dalam 10 malam terakhir? Kenapa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa kita perlu untuk berlumba-lumba pada 10 malam terakhir? Kan ada orang kata kita ni hanya seakan-akan bertuhankan Ramadan. Ramadan ni kita jadi baik. Kan masuk malam 10 malam terakhir jadi baik. Tapi kita katakan tidak. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan idola kita, ikutan kita, baginda yang melakukan perkara ini. Kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh isteri baginda, iaitu Sayyidatuna Aisyah, mengatakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersungguh-sungguh pada bulan-bulan yang lain. Sedangkan kalau kita baca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi Muhammad apabila solat sampai bengkak-bengkak kaki baginda, itu bukan pada bulan Ramadan. Tapi masuk saja bulan Ramadan, Rasulullah menambahkan lagi semangat untuk beribadat. Adakah ini yang diertikan Rasulullah menyembah bulan Ramadan? Tidak. Orang kata bahawa ini adalah salah satu bentuk dan simbolik bagaimana Rasulullah menghargai pemberiannya Allah. Allah dah bagi pemberian, kita hargai pemberian tersebut. Kan kalaulah Iqbal bagi hadiah dekat saya, jadi kalau saya tak hargai, apakah perasaan Iqbal? Mestilah sedih, kecewa, kan? Kecewa. Jadi kita apabila Allah bagi hadiah pada bulan Ramadan, ambil ni, pintu syurga terbuka luas-luas, rahmat diturunkan semuanya, pintu neraka ditutup. Jadi apa yang kita perlu buat? Menghargai nikmat tersebut. Jadi Rasulullah merebut peluang yang ada pada bulan Ramadan. Dan dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, wa kana yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Bahkan apabila masuk pada 10 malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah lagi sifat sungguh-sungguhnya Rasulullah, seperti mana Rasulullah tidak pernah bersungguh-sungguh pada hari-hari yang sebelumnya. Masya-Allah. Maksudnya kan, kalau dah hari biasa kalau tu hari lebih, biasa dah bersungguh, masuk Ramadan ditambah lagi kesungguhan. Masuk 10 malam terakhir ditambah lagi kesungguhan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kalau bukan daripada bulan Ramadan dah bengkak kaki. Kalau dah bulan Ramadan, wallahu alam. Kalau dah 10 malam terakhir lagi, wallahu alam. Kerana itu Sayyidatina Aisyah mengatakan, kan isteri Rasulullah lah, orang yang dekat dengan Rasulullah, duduk serumah dengan Rasulullah, mengatakan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 malam terakhir, syadda mizarah, iaitu mengetatkan, orang kata dalam bahasa kita lah, kain plekat. Iaitu kain yang belah bawah ni. Mengetatkan kain plekat membawa erti kiasan bagi bersungguh-sungguh. Kan kita kalau nak bersungguh-sungguh, kita maksudnya bersiap siaga lah. Bersiap siaga. Kita macam angkat tangan ni kan, kalau bersungguh-sungguh. Bapak kita nak pukul kita, dagang. Ambil ni ikat kepala kan. Kita contoh masuk sukan dekat orang kita. Jepun. Orang Jepun. Kan kita ikat kepala. Kita mengikat perkara tersebut, simbolik kita ni bersemangat. Jadi Rasulullah bila masuk 10 malam terakhir, isteri baginda mengatakan bahawa syadda mizarah, mengetatkan kain dia. Masya Allah. Maksudnya bersungguh-sungguh di dalam ibadat. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Adakah sebelum masuk 10 malam terakhir Rasulullah tidak menghidupkan malamnya? Tidak. Maksudnya Rasulullah tambah lagi untuk menghidupkan malam tersebut. Dan yang ketiga, wa ayqadha ahlah, dan membangunkan ahli keluarganya. Masya-Allah. Bukan seorang. Ahli keluarganya, isteri dan yang lain-lain semua dibangunkan untuk merebut, mendapatkan bahagian daripada pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau idola kita lakukan perkara tersebut, takkan kita tak ikut. Kan? Kalau ada orang dia fan sangat dengan sekarang ni, orang suka K-pop lah dan sebagainya, ikut semua.
Apa yang dia lakukan? Dia buat rambut macam ni, dia buat rambut macam tu. Pakai baju macam ni, pakai baju macam tu. Kasut macam ni, pakai kasut macam tu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketahuilah bahawa pada zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua adalah satu ikutan, tauladan. Idola kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan, kita lagilah berhak. Rasulullah maksum, tiada dosa. Bersungguh-sungguh. Apatah lagi kita yang penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Yang maksum, yang tak ada dosa bersungguh, kita ni malulah pada diri kita yang tidak bersungguh-sungguh. Kerana Rasulullah merasai kelazatan menjadi seorang hamba. Yang kita dah highlight dah pada episod yang lepas atau pada yang lepas, kita katakan sifat kehambaan itu yang kita nak raih dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Jadi kalau contoh di dalam 10 malam terakhir, dan kita tahu, semua orang tahu malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang kawan-kawan pun kalau update story pun memburu malam Lailatul Qadar. Misi kan? mencari Laila. Misi mencari Laila kan. Laila yang mana tak tahu. Nur Laila, Siti Laila, wallahualam. Jadi nak tanya Ustaz lah, apa dia kelebihan ataupun dahsyatnya malam Lailatul Qadar sampai diburu? Kelebihan ini direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Al-Qadr ini membawa erti kemuliaan, keagungan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Adakah kalian tahu apakah itu malam Al-Qadr? Kebiasaannya kalau Allah menggunakan ayat ini ingin memberitahu bahawa yang selepas itu adalah perkara yang hebat, perkara yang luar biasa. Kemudian Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tak kata sama level dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik. Berapa lebih baik? Wallahualam. 2000, 3000 bulan, 4000 bulan. Itu semua di dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau malam tu kalau kita buat ibadat 1 rakaat seumpama 1000 malam kita solat. Bukan 1000 bulan kita solat. Tidak. Lebih lagi daripada 1000 bulan. Yang dianggarkan oleh para ulama 83 tahun. Kan 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Itu minimum dia 1000 bulan. Minimum dia 83 tahun, 1000 bulan. Tetapi maksimum dia semua bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Rasulullah SAW apabila melihat umatnya umur pendek, kan, umat-umat yang terdahulu semua umurnya panjang. Nabi Nuh AS kan 950 tahun berdakwah, umur 950 tahun. Itu dah mungkin 10 generasi, kan, 11 generasi, 12 generasi mungkin. Ini masih satu generasi. Subhanallah. Jadi apabila Nabi Muhammad melihat umat-umat yang terdahulu umur yang panjang, pasti amalan mereka juga banyak. Kan, kalau kita ada waktu yang panjang, maka banyak perkara yang kita boleh lakukan. Waktu yang pendek, sikit saja boleh kita lakukan. Betul. Jadi nak katakan betapa kasihnya Rasulullah terhadap umatnya, maka Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, kan, umat aku ni adalah aqsarul umami a'mara, iaitu umat yang paling pendek umurnya. Rasulullah bersabda, umur umat aku di antara 60 dan 70 kebiasaannya. Dan aqallu a'mala, dan aqalluhum a'mala, dan yang paling sedikit amalan mereka kerana mengikut umur tadi. Nak berbandingkan dengan umur umat-umat yang terdahulu. Jadi Allah datangkan malam Al-Qadar ini. Masya Allah. Datangkan malam Al-Qadar ini, kita beribadah satu malam tersebut. RM1 kita sedekah. Seakan-akan 83 tahun kita bersedekah. Masya Allah. Bayangkan 83 tahun. Satu tahun ada berapa hari? 365 hari, kan? 365 hari ni kita kalikan dengan 83 tadi. Bayangkan berapa banyak ringgit kita dah sedekahkan pada malam tersebut. Dan pahala pun pastilah berganda, kan? Berganda. Nanti kalau malam Lailatul Qadar saya nak suruh kawan saya cuci pinggan saya. Kan? Awak cuci pinggan ni. Dia beritahu kan dia, kalau dia cuci nanti dapat pahala banyak. Jadi bila kita lihat kiraan, ini hanya kiraan kita sahaja. Tapi kiraan Allah kita tak tahu. Masya Allah. Kan, kita ikut kiraan yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah kiraannya. Kan, bayangkan. Kerana itu umat Nabi, yakni umat Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Kerana kata para ulama, kemungkinan besar ini berlaku pada 10 malam terakhir dan pada malam ganjil. Jadi sebab tu dia orang cakap, kalau malam Lailatul Qadar ni, kalau dapat malam Lailatul Qadar, seumpama beribadat minimum je adalah 80 tahun. Betul, 83 tahun. 83 tahun guys, 83 tahun. Bayangkan kalau kita sekarang ni dah berapa Ramadan kita masuk.
Mungkin ada yang 20 tahun 20 kali ada, Ramadan dia masuk. Betul. 30 kali Ramadan dia masuk. 40 Ramadan dah dia lalui 40 Ramadan. Bayangkan kalau setiap Ramadan dia dapat malam Al-Qadar tersebut. Allah. Pahala yang dia akan dapat lebih lagi daripada umat-umat yang terdahulu. Patut yang saya dengar kalau contoh ada orang nak macam kita dengar Imam Haddad kan, sebelum Ramadan, sebelum berakhirnya Ramadan, beliau menangis. Betul. Bila ditanya kenapa kau menangis wahai Imam, katanya sebab aku tak tahu aku dapat jumpa ke tak Ramadan yang akan datang. Orang mukmin menganggap bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu dan paling tak nak mereka berpisah dengan bulan ini. Kerana itu kata para ulama, orang yang kuat keimanan mereka menyambut kehadiran bulan Ramadan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum. Apa yang mereka lakukan? Biasakan lidah dengan zikir, biasakan lidah dengan Al-Quran. Minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW 2 bulan sebelum Ramadan dah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan dah berdoa. Nak sambut apa ni? So nak masuknya Ramadan ni, subhanallah, benda yang sangat begitu besar kepada kita. Dan mereka mengucapkan selamat tinggal. Kan orang kata goodbye. Contoh kasidah dia macam mana? Muwadda' ya Ramadan. Lepas tu Muwadda' ya Ramadan. Alaina bil ghufran. Alaina bil ghufran. Dia punya sebutan kasidah dia muwadda', goodbye Ramadan. Semoga kami mendapat keampunan. Nah, cara mereka mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan iaitu berdoa, ya Allah, Engkau terimalah amalan kami pada bulan Ramadan. Engkau ampunilah kami pada bulan Ramadan. 6 bulan selepas bulan Ramadan mereka berdoa dengan doa tersebut. Takut amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Tapi memang betul, kalau contoh orang yang keluar bulan Ramadan, contoh saya lah, cerita pengalaman saya, kalau keluar bulan Ramadan macam seorang baru lepas kena cuci. Baru lepas kena daripada kem Beni Insan. Kan. Lepas keluar Kem Ramadan Kem anak soleh. Dia rasa macam fresh, dia rasa macam okay, aku nak mula balik kehidupan aku yang biasa. Subhanallah. Dan terima kasih Ustaz. Benda tu sangat penting lah kepada kita sebab apa, mungkin kita terlupa and then kita hanya ingat bila mana masuk bulan Ramadan ni bulan makanan, lepas tu nak ramai-ramai pergi minum kopi kan, moreh mana ni, moreh kat mana kan, iftar kat mana, dia tak panggil iftar kan. Dia dah iftar tu dah pekat lah, cumanya dia tak tahu apa kelebihan dalam bulan Ramadan, apalagi 10 malam terakhir. So Alhamdulillah kita dah habis tadi mengambil manfaat daripada Ustaz Farid Rosli. Boleh dikatakan kita pun belajar lah daripada beliau lah. Kita mengambil manfaat daripada beliau, dan boleh dikatakan kita mengambil keberkatan daripada beliau. Daripada awal dia cerita tentang biografi dia pun, pengalaman dia pun kita dah ambil manfaat dah, ya. Dan Alhamdulillah kita pun dah berada di pengakhiran. Kita dah nak khatam majlis kita. Sebelum kita khatamkan majlis kita, kita nak minta kata-kata terakhir ataupun amanah ataupun kata-kata nasihat daripada Ustaz Farid Rosli kepada masyarakat dan terutamanya kepada kami lah. Fadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit nasihat lah untuk diri sendiri sebenarnya kan? Iaitu untuk kita menjalani ibadah puasa ini bukan seperti yang pernah kita jalani sebelum-sebelum ini. Kalau boleh kita jadikan Ramadan tahun ini yang paling special sekali. Seakan-akan kita dah tak akan jumpa lagi bulan Ramadan kan? Ramai orang menganggap bulan Ramadan ini sebagai rutin sahaja, tahunan kan? Program tahunan puasa bulan Ramadan. Tapi tak nak. Kita nak tahun ini bukan sekadar rutin sahaja, sahur, puasa, buka puasa, tidak. Tetapi untuk kita semai makna kehambaan di dalam berpuasa. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan kepada kalian berpuasa sama seperti telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Nescaya kalian semua akan bertakwa, iaitu ketika mana kalian berpuasa. Allah menjanjikan takwa tersebut bagi orang yang berpuasa. Jadi adakah setiap semua orang yang berpuasa itu sama? Tidak, berbeza, ada levelnya kan. Orang yang tahan lapar dan dahaga sahaja bukan sama seperti orang yang menahan lapar dan dahaga dan menjaga anggota daripada melakukan maksiat. Berbeza level, berbeza darajat. Jadi kita nak menjadi yang terbaik daripada yang terbaik. Kita nak meraih, menyemai sifat dan nilai kehambaan itu dalam bulan Ramadan. Kita dah dengar tadi bagaimana hakikat bulan Ramadan ini Allah hadiahkan buat kita. Jadi kita nak menghargai sebenar-benar penghargaan
sebaik mungkin, sehabis mungkin pada bulan Ramadan ini. Jadi kita harap kita kan, dan seluruh orang yang menonton podcast ini, untuk kita sama-sama berusaha menuju kepada ke arah kejayaan yang hakikat. Bukan sahaja kejayaan gambaran sahaja, kejayaan di dunia dan di akhirat, iaitu apabila kita mendapatkan mahkota taqwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Dengan kita berpuasa, menjaga diri kita daripada melakukan kemaksiatan, menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, menjaga anggota badan kita, mata kita jangan tengok kepada yang haram, tangan kita jangan melakukan perkara yang haram, mulut kita jangan melakukan perkara yang haram, kaki jangan berjalan kepada tempat yang haram, kan? Dan juga kita menjaga hati kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kalau kita mampu untuk menjaga perkara-perkara seperti ini, maka nescaya kita akan mendapatkan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu at-taqwa. At-taqwa. Masya-Allah. Iaitu ketakwaan, iaitu kita mengikut perintahnya Allah dan menghindarkan daripada segala larangannya Allah. Kita keluar Ramadan, kita akan berjaya. Masya-Allah. Bahkan mungkin selepas Ramadan, kehidupan kita kalau kita dapat semai nilai kehambaan ini, Syawal kita seakan-akan bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi bulan waktu Syawal tu seumpama macam kita graduate dah. Graduate dan seakan-akan kita hidup dalam bulan Ramadan lagi. Ibadahnya kita sama seperti Ramadan. Kemanisan yang kita raih dalam bulan Ramadan ini sama persis macam mana kita dapat dalam bulan Syawal nanti. Dzulhijjah kita macam bulan Ramadan. Dzulqa'dah kita sama macam bulan Ramadan. Ibadah yang kita lakukan, rasa, penghayatan yang kita jalani pada bulan Ramadan, kita dapat pada bulan-bulan yang lain. Kalau bukan bulan Ramadan untuk kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, jadi bulan apa lagi yang mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Tiada bulan lain dah. Allah berikan special keistimewaan pada bulan Ramadan untuk kita gunakan sehabis mungkin, sebaik mungkin, untuk menjamin kebahagiaan kita pada dunia dan di akhirat kelak. Nanti di akhirat kelak kita akan bahagia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikelilingi dengan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali, bersama dengan ummahatul mukminin, ada Sayyidatina Khadijatul Kubra, Sayyidatina Fatimah Zahra, puterinya Rasulullah, Sayyidatina Aisyah Ridha, isterinya Rasulullah, dan semua ummahatul mukminin, para sahabat, para tabi'in. Kita bersama dengan Rasulullah di syurga dengan berkat kita berpuasa pada bulan Ramadan dan mendapatkan mahkota taqwa tersebut. Sifat kehambaan kita raih dalam Ramadan, insya-Allah kita bersama mereka pada hari akhirat kelak. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah membalas kebaikan yang Ustaz berikan kepada kami. Dan itulah kata-kata yang manfaat yang kita boleh ambil. Dan saya teringat juga kata guru-guru kita mengatakan bahawasanya kalau seseorang itu keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan akhlak dia tidak berubah, ibadat dia tidak ke arah kebaikan, maka ketahuilah bahawasanya puasanya, amal ibadatnya telah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita keluar daripada bulan Ramadan ni dalam keadaan yang kita rasa macam kita baru lepas dicucikan. Kita nak rasa macam kita nak fresh, mula balik daripada awal kehidupan kita. Kita nak format balik kehidupan kita, mula dengan gagasan yang benar, mula dengan minda yang benar, mula dengan pemikiran yang benar. Jadi alhamdulillah kita telah sampai di pengakhiran dalam program kita. Dan daripada sini Islamic mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Farid Rosli sudi bersama dengan kita. Terima kasih juga menjumpa saya. Masya-Allah. Alhamdulillah, Ustaz baru balik daripada Hadramaut setelah sekian lama belajar di sana, dan dia dah sampai di Malaysia. Kita tangkap dia sekejap, buat lari datang ke sini. Saya tahu ramai di antara ahbab beliau yang merindukan kalam-kalam beliau, dan kita bawakan khas kepada kalian semua. Dan insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, dan korang semua kena stay tune dengan guest-guest yang seterusnya nanti, dan insya-Allah moga-moga podcast kita ini, Islamic Podcast ini, boleh memberikan kebaikan, menyebarkan, menyemaikan salam, menyemaikan perdamaian kepada semua, insya-Allah. Dan semua orang yang dengar podcast ini akan mendapatkan manfaat, insya-Allah. Bertemu lagi pada podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.